Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahmira Liana binti Sajuman alias Yunus. Pada pembentangan kali ini, saya akan membentangkan tugasan kedua penghasilan produk bagi subjek BMMB 3213 Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Baik, saya memilih TSKP tahun 1 dalam aspek tata bahasa. Dalam aspek tata bahasa, saya memilih standard kandungan 5.1 iaitu memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran 5.1.4 iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks dalam kurungan kata sendi nama. Seterusnya, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat memahami kata sendi nama, mengenal pasti kata sendi nama, dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Untuk mencapai objektif yang pertama, saya menggunakan pendekatan nyanyian iaitu lagu kata sendi nama dengan menggunakan irama lagu Rasa Sayang. Cara nyanyian adalah seperti yang berikut. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey. Mari kita belajar kata sendi nama. Kata sendi nama dari letak depan rasa nama. Rasa nama ada 3, masa, arah, dan juga tempat. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey. Mari belajar kata sendi nama yang lain. Kata sendi nama daripada letak depan frasa nama, guna untuk hal lain-lain seperti manusia, haiwan, benda. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey. Mari belajar kata sendi nama yang lain. Kata sendi nama ke letak depan frasa nama seperti arah atau masa, benda konkret tak bernyawa. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey. Mari belajar kata sendi nama yang lain. Kata sendi nama kepada letak depan frasa nama seperti manusia, benda, abstrak, pecahan dan perubahan sifat. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey. Itulah 4 jenis kata sendi nama. Baik, sebagai pengukuhan kepada langkah yang pertama, saya juga menyediakan sedikit nota ringkas untuk murid-murid baca. Baik, dalam nota tersebut, saya sediakan jenis kata sendi nama, penggunaan kata sendi nama, contoh kata sendi nama, dan contoh ayat. Setelah selesai guru menerangkan tentang konsep kata sendi nama, guru akan beralih ke langkah yang kedua, iaitu untuk mencapai objektif mengenal pasti kata sendi nama. Untuk mencapai objektif yang kedua, iaitu mengenal pasti kata sendi nama, saya menggunakan aktiviti digital di mana murid perlu memadankan kata sendi nama yang betul berdasarkan ayat yang diberikan. Sebagai nilai tambah, saya menggunakan konsep kembara mencari biri-biri, iaitu murid perlu menjawab soalan dengan betul untuk membantu biri-biri pulang ke ladang. Baik, sebelum memulakan kembara, saya menyediakan dialog-dialog, iaitu permulaan kepada kembara mencari biri-biri tersebut. Dialog-dialog tersebut akan dibacakan oleh guru dan diikuti dengan murid. Contohnya, dalam paparan tersebut, guru akan membaca dialog tersebut dengan intonasi yang betul. Contohnya, kenapa Pak Atan bersedih? Kemudian Pak Atan menjawab, biri-biri Pak Atan masih belum pulang. Alamak, tadi kami terserempak dengan serigala. Biri-biri dalam bahaya. Mari kita bantu Pak Atan mencari biri-biri. Kemudian barulah bermula kembara mencari biri-biri untuk murid-murid. Dalam langkah ini terdapat 4 soalan yang saya sediakan. Soalan-soalannya adalah seperti yang berikut.
Sekiranya murid menjawab dengan betul, terdapat pujian yang akan diberikan. Manakala, sekiranya murid menjawab dengan salah, murid akan diberikan peluang untuk menjawab sekali lagi. Sekiranya murid berjaya menjawab semua soalan dengan betul, pujian akan diberikan. Contohnya, tahniah, Anda berjaya mencari biri-biri Pak Atan yang hilang. Saya menggunakan pendekatan kuis sebagai pengukuhan kepada pengajaran pada hari tersebut. Dalam langkah ini, terdapat arahan yang akan diberikan kepada murid, iaitu murid perlu memilih jenis kata sendi nama yang betul berdasarkan ayat yang diberikan. Kemudian kuis secara digital akan dimulakan. Cara memulakan kuis adalah murid hanya perlu menekan butang mula untuk memulakan kuis tersebut. Soalan kuis terdiri daripada 6 soalan. Murid diberikan 1 ayat yang tidak lengkap dan 4 pilihan jawapan. Murid perlu memilih jawapan yang betul dan memasukkan ke dalam kotak yang kosong. Di akhir sesi kuis, murid boleh menyemak semula jawapan mereka. Berikut merupakan cara penggunaan bahan bantu mengajar yang telah saya cipta bagi aspek tata bahasa di SKP tahun 1. Antara kelebihan yang dapat saya berikan adalah: yang pertama, dapat menarik minat murid. Kerana bahan bantu mengajar saya menggunakan konsep pengembala biri-biri dan kembara mencari biri-biri, jadi murid akan merasa seronok dan berminat untuk belajar. Yang kedua, bahan saya merupakan bahan interaktif dan mudah diakses. Interaktif bermaksud komunikasi dua hala akan berlaku, di mana murid boleh bersoal jawab dengan guru dan guru juga boleh menerangkan dan bersoal jawab dengan murid. Kelebihan yang terakhir ialah bahan ini tidak membosankan dan menggunakan pendekatan didik hibur dalam pengajaran. Contohnya penggunaan pendekatan nyanyian, iaitu lagu kata sendi nama yang telah saya terangkan semasa langkah yang pertama tadi. Baik, sekian sahaja pembentangan dan cara penggunaan bahan bantu mengajar saya dalam aspek tata bahasa di SKP tahun 1. Sekian dan terima kasih.